Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa belajar. Kita doa belajar sama-sama dulu. Kak Amirul. Dah lupa ke doa belajar? Okey kan, cepat. Kak Amirul. Okey, baiklah murid-murid. Anda perhatikan buku teks masing-masing. Kalau tak nak tengok dekat skrin pun tak apa. Dekat skrin nampak tak semua orang? Okey. So jadi tajuk kita setelah kita habis tajuk pelan dan dengarkan, kita kena move to tajuk baru bab 5 ni. Okey, tapi tajuk ni jangan bimbang tau. Dia tak masuk dalam paper tu. Dia hanya muncul dalam paper 1. So maknanya kamu ada peluang untuk pilih jawapan lah A, B, C, D. Tapi basic konsep kamu kena tahulah. Kalau ada soalan tanya tau ya. Okey, so cuba tengok. Ubahan ni yang paling popular ada dua, iaitu ubahan langsung dan ubahan songsang. Okay, boleh tak faham apa makna ubahan langsung secara umum? Dia tanya soalan ni, boleh tak faham secara umum ubahan langsung? Azhari boleh tak tolong share dengan kita orang macam mana makna ubahan langsung? Nak share. Ada tu kat situ, ada dekat peta konsep tu ada. Just nak suruh Azhari macam alert lah. Oh, kalau ubah langsung tu macam mana? Apa yang awak faham tentang ubah langsung? Yang saya faham pasal ubahan ni, dia kan dia dua, ubahan langsung, ubahan songsang. Dia ubahan langsung macam ada dua pemula ubah kan, ada dua kuantiti kan? Ada dua kuantiti. Kalau dah baca kan ada simbol macam saya gelar simbol ikan lah kan, yang simbol. Boleh tengok ubah langsung, boleh tak? Itu Azhari tengok. Y berubah secara langsung dengan X. Nilai Y per X ni kena bahagi tau. Ni kita kena buat calculation. Kena Y tu kalau tengok pada ubah langsung, dia mula dengan Y dulu tau. Jadi murid tak boleh terbalik kan. X berubah secara langsung dengan Y, salah. Student mesti mula dengan Y dulu, boleh tak? Itu dia punya tips lah. Okay, jadi nanti bila kamu cuba bahagikan dua tu, kamu dapati sama je. Katakan parameter pertama sama, kedua sama, ketiga sama kan? Okay, jadi nilai Y over X ni adalah pemalang. Maksudnya kalau 0.2, 0.2 semua jawapan dia. Jadi masa jawab paper 1 objektif nanti, dia sengaja bagi perangkap tau. Soalan A jawapan dia langsung, B songsang, C tercantum kan? Jadi sebenarnya dia nak tengok pelajar sama ada faham ke tak apa dia maksud ubahan langsung. Nanti student kena bahagikan tau satu-satu Y per X. Ada contoh satu kan kita tengok nanti. Okey, yang kedua, graf Y melawan X adalah garis lurus. Dia akan lalu pada titik kosong tu, asalan tu kan. Nanti kita tengoklah pada graf dia. Okey, yang ketiga secara am kita kena guna rumus ni. Y simbol tu nampak tak simbol macam anak ikan? Nampak tak simbol anak ikan tu? Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Maka Y sama dengan KX kuasa N. X kuasa N tak payah risau, ini memang algebra je. Yang penting K tu. Jadi K ni ialah pemalang ubahan dan nilai N pula terpulang lah. Nombor pecahan boleh, nombor bulat pun boleh. Okay, so secara umum tau. Okay, kedua, ubahan yang kita kena belajar lah ubahan songsang. Okey, apa yang kamu faham tentang ubahan songsang? Amirul, tolong bacakan Amirul. Y berubah secara. Okey, so jadi dua tajuk subtopik penting adalah ubahan langsung dan ubahan songsang. Kemudian kita bukan ada topik yang ketiga. Kita cuma gabungkan dua-dua sekali dalam SPM. Maka dia bagi nama ubahan tercantum. Macam mana ubahan tercantum? Okey, ada tiga keadaan lah. Ada tiga bentuk lah ubahan tercantum ni. Okey, ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan langsung. Ubahan tercantum yang melibatkan satu
ubahan langsung dan satu ubahan songsang. Ini yang paling popular. Okey ya. Itu maksud tercantum, maksudnya ada songsang, ada langsung. Okey, kemudian yang ketiga, ubahan tercantum pula, ubahan tercantum yang melibatkan dua ubahan songsang. Macam ni dua ubahan langsung. Yang ni dua ubahan songsang. So kiri dan kanan ni tak ada masalah lah. Yang paling penting yang ubahan tercantum ni popular dalam SPM. Boleh faham tak? Nanti apa-apa tengok balik dekat YouTube yang cikgu dah post tu. Dapat tak semua orang? Dapat tak YouTube? Dapat kan? Okey, nanti cuba tengok balik perlahan-lahan. Sebab kita ni ambil masa lah untuk kita belajar menggunakan skrin sahaja berbanding dengan kita pandang wajah kamu pandang wajah cikgu. Itulah akhir zaman dah kan, kita kena redha lah dengan apa yang Allah kirim kerana semuanya baik untuk kita. So positif je ya. Jangan ada yang stres ke, jangan. Maknanya sentiasa berzikir lah insyaAllah. Okay, ini dia punya term-term, tak payah risau. Nanti bila kita masuk part by part kita boleh faham lah. Boleh ya? Okay, dah copy belum ni dalam buku latihan? Amirul dah copy belum? Azhari dah copy belum? Okay, baca dulu. Nanti free kena copy sebab tujuan ni nak mengingat. Kan ulama' dah pesan dengan kita, kalau kita nak ingat satu-satu benda, kita kena menulis. Jadi banyak benda kita kena menulis. Tapi tak apalah, dengan menulis tu kita akan lebih ingat lama kan. Satu hari kita akan ajar anak kita juga, adik-beradik kita kan, sepupu kita, saudara mara kita. Di situlah kita dapat pahala ilmu yang dimanfaatkan. Ya? Okay. Boleh kita move kepada PowerPoint presentation. Amirul, cikgu kena pergi sini terus ya Amirul? Tekan ya. Okay, so tengok ni. Cikgu ada buat sedikit. Kalau cikgu nak view penuh, cikgu kena pergi dekat slideshow Okay, slideshow. Slideshow. Cikgu pergi kat mana? Beginning from beginning. Okay. Okay, so tajuk kita hari ni ubahan tingkatan 5 ubahan langsung. Semua nampak kan? Okay, nampak bagus. Gambar dulu tahu sebab pengetua nak tahu buat apa hari ni. Kan dengan macam mana? Oh, Amirul tengah rakam ya? Okay, boleh bagus. Okay, so sekarang cikgu dah faham ya? Ubahan langsung ni yang tadi yang simple sangat, yang senang tu. Okay, sorry. Tekan tu pula. Okay, so ni tengok ada beberapa subtopik. 5.1 kita kena memahami dan menggunakan konsep ubahan langsung. Tak ada masalah kan? Okay, pertama kita nak nyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti lain berubah. Ini dia punya konsep tau. Apa makna langsung? Maksudnya selari. Okay, cuba tengok. Okay, suatu kuantiti berubah, kuantiti yang lain turut berubah. Mungkin tak faham kan secara umum, tapi kita tengok dalam kehidupan seharian kita. Okey, secara langsung apa maksud dia? Selari. Boleh faham makna selari? Boleh tak? Kereta api nak pergi Selangor, kereta api nak pergi Johor. Kan? Rel kereta api mestilah ambil daripada KL ke Johor, betul tak? Betul tak kelas? Iaitu sama-sama naik dari segi kuantiti atau sama-sama tu turun. Okay. Cuba tengok contoh. Okay, contoh A, bil air. Okay, bil air bulan ni macam mana kat rumah kamu? Naik, samalah kat rumah cikgu pun. Mandinya 4-5 kali, betul tak? Tahu tak kenapa mandi 4-5 kali? Betul. Ketua keluarga keluar pergi pasar, kan? Dandan cikgu. Ingat tak ada satu video yang mak dia siram dia dengan pipe air tu, ingat tak? Ada tengok tak? Mak dia guna kayu untuk ambil barang yang dia beli kat pasar tu. Lepas tu mak dia siram dia depan belakang, betul tak? Kan? Itu penting lah, memang sebab tu kita belajar sains. Air ni adalah satu sumber yang Allah ciptakan yang sangat power. Dia boleh keluarkan kuman, sebab tu kita disuruh beruduk. Setuju tak? Betul tak? Kan? Kalau kita kerap beruduk, insya-Allah kita memang sihat dan bersih. Kan? Kata Nabi apa? Seperti kamu mandi di air yang 5 kali mandi, takkan tak bersih lagi, kata Rasulullah. Jadi macam tu dosa kita gugur. That's why kita disuruh selalu beruduk. Macam siapa?
Bilal bin Rabah kan. Kenapa dia ada kat syurga? Rupanya setiap kali dia duduk, dia akan solat sunat 2 rakaat selepas wuduk. Itu je yang dia buat, dia kata. Jadi hebatlah kasih sayang Allah pada kita melalui air ni. Okay, bil air naik apabila penggunaan air naik. Jadi maknanya selalu tak dua-dua ni. Yang lain senyap je, ada ke tak? Tak suara cikgu? Ada. Ngantuk tak apa, sabar nanti next time kita buat petang. Ya. Okey, so boleh faham tak ni? Boleh faham tak maksudnya berubah secara langsung? Bila satu kuantiti A naik, kuantiti satu lagi juga naik. Kalau A ni katakan 40 kg, bermakna apa-apalah dengan 40 kg. Lebar badan pun bertambah, betul tak? Kan betul tak? Okay. Dulu cikgu masa dekat universiti kurus sangat, 42 kg je. Oh, masya-Allah. Kan? Korang macam itulah, masa korang belum kahwin mestilah kurus sangat kan. Selesa je, pakai baju apa semua boleh. Tapi bila dah berkeluarga ni, kadang-kadang nasi tak habiskan, cikgu kena habiskan, betul tak? Macam mak kamu kan, kamu tak habis makan, mak ayah kena habiskan, betul? Okey, jadi tengok yang kes yang kedua, yang B ni. Kalau bil air kita menurun, masa bila bil air kita kurang? Bila kita semua pergi kerja, kita semua pergi kuliah, kita semua pergi sekolah, betul tak? Kan? Seminggu tu ayah kita kata, bil kita tak payah bayar minggu ni, betul tak? Kan? Jadi penggunaan air kurang. Jadi anda faham tak apa dia ubah langsung sekarang? Contohnya paling simple lah. Okey, bagus. Kalau faham senang lah. Jadi kalau nilai A bertambah, nilai B juga bertambah. Kalau nilai A menurun, nilai B pun menurun. Dia macam mesti bandingkan dua kuantiti. Okey tak faham tak apa, nanti slide ni cikgu post, kamu boleh simpanlah ataupun nak salin semula pun boleh. Jadikan sebagai nota ringkas, boleh tak? Ya? Boleh. Evident pada kamu. Kalau pentadbir ke siapa-siapa mak ayah tanya belajar apa untuk ubahan, kamu dah ada bukti, kamu dah belajar dah ni. Ya. Okey, so slide yang ketiga. Okey, contoh. Dalam buku kamu kan, cuba tengok dalam buku teks kamu ada kan? Isi padu petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Kan ada tak dalam gambar dalam kamu punya buku teks yang cikgu post tu? Ada kan? Ada buku teks tak depan mata kamu sekarang? Ada. Okey. So cikgu teruskanlah ya. Okey, isi padu petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Ada soalan kan? Okey, apa jawapan untuk A? Cuba baca soalan A dulu. Azhari, cuba baca soalan. Muka surat. Soalan satu objektif ke? Contoh satu. Penggunaan isi padu petrol sebuah kereta bergantung pada jarak perjalanan yang dilaluinya. Okey. Nyatakan perubahan isi padu petrol apabila jarak perjalanan yang dilalui oleh kereta itu A bertambah 2 kali ganda, B dikurangkan sebanyak 20%. Okey, ada siapa-siapa tak yang dah baca tapi tak faham? Ada tak? Suruh angkat tangan, cikgu tak nampak muka kamu. Ada tak? Kalau ada, cikgu nak explain. Boleh faham tak soalan tu? Amirul boleh faham tak soalan tu, Amirul? Dia kata macam ni, tadi kan cikgu ada bagi cakap bil air kan? Bil air meningkat apabila penggunaan air meningkat. Okay, katalah dalam kita nak pergi daripada sini ke Kedah. Banyak tak nak isi minyak petrol kalau bandingkan sini ke Sungai Raman? Sini ke Sungai Raman. Rumah cikgu kan Syarapan, dekat dah sangat. Okey. Bangi ke Nilai. Bangi ke Nilai dengan Bangi ke Kedah. Mana yang kena banyak isi minyak petrol? Kedah. Pandai. Okey. Tak boleh balik kampung Kedah kan, raya ni sabar je lah. Cikgu tak boleh balik muntah. Okey kan? Jadi boleh faham tak apa dia ubah langsung? Okey, dia katanya kan, soalan tanya, nyatakan perubahan isi padu petrol apabila jarak perjalanan yang dilalui oleh kereta itu A bertambah 2 kali ganda. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Jarak perjalanan akan bertambah 2 kali ganda, maka isi padu petrol pun bertambah 2 kali ganda. Faham tak? Semua orang boleh faham tak jawapan A yang dia nak tu?
Kan dia kan bagi penyelesaian kat bawah tu. Isi padu petrol yang digunakan juga bertambah 2 kali kan ganda. So cikgu bagi pandangan jawapan cikgu, bila jarak perjalanan bertambah 2 kali ganda, automatically isi padu petrol pun bertambah 2 kali kan ganda. Betul tak? Betul. Betul. Okey. How about B? Dikurangkan sebanyak 20%. Faham maksud soalan? Faham tak kelas? Faham. Okey. So jadi answer dia? Answer B? Okey. Jarak perjalanan. Kan soalan kata nyatakan perubahan isi padu. Betul tak? Kita nak jawab kat sini kan? Betul tak? Ni kan kita nak jawab kat sini kan? Isi padu petrol akan mengurang. Jadi ayat mengurang ni dapat markah tau. Boleh faham tak? Kalau soalan tu soalan subjektif, kataan mengurang ni dapat markah. Okey, so jadi selari tak dua-dua ni? Jarak perjalanan kurang. Daripada sini nak ke KL. Okey? Berbanding dengan daripada sini nak ke Johor. Kan? Betul tak? Kita kurang lah kan kalau kita ke KL, betul tak? Isi padu kurang lah isi kan? Boleh faham ke ni? Faham. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, sekarang kita masuk konsep yang kedua. 5.1.2. Topik yang pertama tau. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung. So dalam SPM dia akan tanya soalan ni tau. Okay, cuba tengok konsep. Okay. Katalah kita ada Y. Y ni berubah secara langsung. Semuanya ada dalam buku teks sebenarnya. Tengok kat 5.1.2. Muka surat 140 ada tak? Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain. Okey, apa konsep dia? Cuba baca semua orang. Y berubah secara Y berubah secara langsung dengan X jika nilai Y per X ialah pemalas. Okey, bagus. Jadi faham tak maksud ni? Y per X ni. Faham tak semua orang maksud Y per X? Murid-murid kena bahagikan Y di atas jadi pengangka, parameter X jadi penyebut. Lepas tu semua pelajar kena dapat satu nilai sahaja. Faham? Ini parameter tak? Ini ataupun benchmark ataupun ukuran ataupun tips macam mana nak dapatkan perubahan langsung. Okey, dalam contoh buku teks cuba tengok page 141 tu 141 tu. Ada tak 141? Ya. Okay. Contoh 2. Okey, baca soalan semua orang. Bagi setiap jadual berikut. Bagi setiap jadual berikut. Tentukan sama ada kuantiti yang NB berubah secara langsung dengan kuantiti yang lain. Jika ya tulis hubungan Simple. perubahan langsung. Kita tak pernah diajar macam nak sebut benda tu kan. Dulu cikgu kata anak ikan. Terus kita kena sebut ubahan langsung. L berubah secara langsung dengan N. Kan, betul tak? Okey, cuba tengok yang A tu. Pemanjangan spring. Siapa nak baca selain daripada Amirul dengan Azhari? Ada tak pelajar perempuan yang nak baca pemanjangan spring? Baca je. Siapa-siapa pun boleh baca. Pemanjangan spring LCM. Sebab kalau tak baca cikgu tak pasti ada ke tak dalam grup cikgu ni. Kan? Siapa nak baca pemanjangan spring LCM? Boleh? Amirul bacalah, Amirul baca. Tak apa, baca. Okey, baca soalan balik. Pemanjangan spring L. Bukankah dia mulakan dengan Y, betul tak? Boleh faham tak ni? Jadi kena L ya yang di atas. Boleh faham tak cara nak tulis dia? Ada respon tak? Cikgu tanya ni faham ke tak? Kan dia kata Y berubah kan? Ni dia punya konsep. Nak letak apa dekat atas? 2.5 ke nak tak 10? 2.5. Bagus. Sebab kita kata soalan sebut tadi pemanjangan spring L. Jadi ingat tau bila dia mula dengan ayat L, makna L kena jadi pengangka. Boleh? Lepas tu di bawah dia berapa? 10. 2.5 bahagi 10 jadi berapa? 0.25. Okey, bagus. Okey, how about second quantity tu? 20 dan 5.0.
0.25. Okey, how about yang ketiga? 7.5 bahagi 30. 0.25. Okey, how about yang keempat? 10.0 bahagi 40. 0.25. Okey, bagus. Okey, how about the last one? 12.5 bahagi 50. 0.25. Okey, apa yang kamu boleh fikirkan? Kesemua nilai L per M bersamaan dengan 0.25. Okay, jadi apa makna? Apa kesimpulan? Nilai L per M ialah pemalar. Jadi L per M didapati sama je 0.25. Keseluruhannya kita kata L, baca semua orang, L dengan M iaitu dengan L. L berubah secara langsung dengan M. L, ini simbol dia. L berubah secara langsung dengan M. Jadi faham tak apa dia ubahan langsung sekarang? Faham. Maksudnya bila kamu cuba bahagi, tak kisahlah berapa ribu pun parameter dia, pastikan pengangka dia adalah Y dan bahagi dengan X, berapa ribu maklumat pun tetap dapat 0.25. Ingat ya, dalam SPM dia suka pasang perangkap tau. Kadang-kadang bila you buat Y over X, kamu dapati tidak sama dengan 0.25. Nanti soalan kata, mana satukah di antara berikut adalah ubahan langsung. Dia akan bagi A, B, C, D pilihan jawapan. So berhati-hati dengan soalan perangkap. Kadang-kadang dia share benda yang sama sampai 3 kan, sampai 2 kan. Jadi hati-hati. Ya? Okey, tengok yang ni pula. Tambang teksi RNY dengan jarak perjalanan X kilometer. Sebabkan PowerPoint dia tak bagi huruf kecil tau. Cikgu tu malas nak tahu huruf kecil, jadi cikgu buat huruf besar semualah. Cikgu tengok jawapan soalan begitu. Okay, semua orang baca. Tambang teksi dengan jarak X kilometer. Okey, sebut jarak perjalanan X kilometer 3, 5, 20. Okay, so how about second one, tambang teksi? Okay, so jadi parameter mana yang akan jadi pengangka? Cikgu nak tanya. Parameter tu maksudnya ubahan dia punya tu, kuantiti mana yang akan jadi pengangka? Faham tak apa dia pengangka? Yang duduk atas ni. Okey, tambang Y per X. Y, bagus. Okay, ingat ya, masa jawab soalan, bila dia kata tambang teksi, maka tambang teksi akan jadi pengangka. Kalau ada pensel tulis dekat kataan tambang teksi tu, dia kena duduk di atas ataupun pengangka. Ni kan, dia kasi pengangka ataupun tambang teksi ni tulis kat atas ni pengangka di atas. Okey. Lepas tu jarak perjalanan X ni pula akan jadi penyebut. Dengan cara tu kamu tak silap lah. Ya. Okey, so bila kamu try check, sekarang semua orang ambil calculator, cuba tekan. Apa nak bahagi? Apa yang tanya tadi? 5 bahagi 3 ke 3 bahagi 5? 5 bahagi 3. 5 bahagi Lupa 3. tau, ramai pelajar nanti bila exam percubaan terbalik. Sepatutnya tengok dulu parameter apa yang dia sebut dalam soalan. Kalau dia kata tambang teksi, dia kata dengan jarak perjalanan tambang teksi dulu. So 5 per 3. Berapa dapat 5 per 3 tu? 1.67. Okey, bagus. Okey, yang kedua 6 bahagi 5 dapat berapa? 1.20. Okey, yang ketiga 9 bahagi 12 dapat berapa? 0.75. Tekan di kalkulator, tak apa. Okey, kalau 10 bahagi 15? 0.67. Okey, 12 bahagi 20? 0.6. Sama ke? Parameter tadi sama ke semuanya? Tak. Berbeza-beza. So, apa kesimpulan yang kamu boleh buat? Nilai Y per X bukan pemalar. Bagus. Kalau jawab bukan pemalas tak dapat markah kan? Betul tak? Tidak berubah. Ya ni. Jawapan Y yang tidak berubah paling secara langsung. Ya, betul. Y tidak berubah secara Dengan X. langsung dengan X. Kita kena share lah ni dengan letak parameter yang pertama, kuantiti pertama dengan kuantiti yang kedua.
Boleh faham tak sampai sini? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Tanya. Okey, itu je lah. Cikgu baru sampai sini dia punya ni. Sekarang kita move to buku teks kan, tengok buku teks. Ini buku teks cikgu. Okey. Kita tengok buku teks, kita balik. Okay, jangan lupa walaupun kita cuti PKP, latihan-latihan matrik ni semua kena buat lah. Buat dalam kertas conteng. Cikgu tak paksa kamu buat dalam buku sebab kita ada modul. Kebetulan modul pula cikgu tengah semak, jadi cikgu tak dapatlah nak serahkan balik sekarang ni. So kamu tengok dekat buku teksnya ada banyak latihan kan. Buat atas kertas conteng. Membantu sangat. Ya, info di belakang buku ada answer dia. Tajuk matrik ni banyak soalan kebat ni. Ya, especially untuk paper objektif. Dia nak bersedia jugalah ya. Tengok banyak pasal apa ni matrik pun banyak juga cerita dia. Ya tadi ubahan langsung. Ni ubahan songsang kan? Okey dah. Okey, dah habis sampai 51.2. Okay, adalah aktiviti yang tu buat sendiri tau ya. Contoh 2 tadi kita dah discuss, teksi. Okey, answer dia pun ada kat sini. Ya. Boleh faham L over M adalah sama je semua pemalar dia. Matematik ni kamu kata dia ubahan lah langsung. Okay, lepas tu kamu tengok tepi tu. Apabila graf L melawan M diblokkan, satu graf garis lurus melalui aksalan diperolehi. So kamu akan dapat graf ni lah. Ya. Okay, tak ada masalah, boleh faham kenapa graf jadi macam ni. Okey, kalau 10, 2.5 contohlah. Kalau 20, 5.2 macam ni. Kalau 30, around 7.5 macam tu. Jadi maknanya dia meningkat. Jadi graf dia akan meningkat. Kalau jumpa dalam soalan objektif, graf, dia akan bagi banyak graf kan. Graf ni adalah multi graf perubahan langsung. A naik, B naik. Kan? L naik, M naik. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni nak masuk universiti ni, kena faham ni. Bila lecturer bagi graf macam ni, dah tahu dah. A naik, B naik, selari. Ya. A turun, B turun. Ini naik, sama-sama naik. Jadi jawapan untuk ni memang untuk ubah langsung. Okay, tapi bila tengok yang B pula, cuba tengok dengan B, bahagian B. Y over X kan, tambang teksi dengan jarak perjalanan. Okay, so jadi kalau kamu tengok kat situ, okay, kalau kamu tengok kat situ, Y over X bukan pemalar. Berbeza-beza kan nilai dia, perasan tak? Senang je. Cikgu tak sama lah cikgu. Kalau tak sama, jangan percaya bulat-bulat. Kadang-kadang soalan SPM, yang ni sama, yang ini sama, yang ini sama. Yang keempat nanti baru tak sama. Masa tu dia sengaja nak perangkap calon. So kalau boleh kira semualah, boleh? Kan masa SPM dia akan bagi tentukan sama ada data berikut adalah ubahan langsung ataupun ubahan songsang. Betul tak? Nanti kan dia akan bagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ni dia sengaja bagi sama. Kamu pun malas jawab kan? Kamu rasa cikgu kata dah sama. Kalau 2 dah sama, ubah langsung. Rupanya kamu terperangkap. Rupanya yang ketiga dia sengaja bagi yang lain. Nilai dia lain. Yang keempat pun lain. Yang kelima pun lain. 1 dan 2 ni selalu dia perangkap calon. So berhati-hati kira semua data yang dia beri. Boleh tak? Boleh ingat tak tu? Boleh. Okay, bagus. Okey, ada praktiskan diri 2. Boleh tak anda buat dalam buku latihan? Tandakan ya. Cikgu nak anda buat soalan nombor 1. Tandakan. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara dua kuantiti X dan
Y. Bagi setiap kes, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Jika ya, wakilkan hubungan itu dengan simbol perubahan langsung. Okey, cuba kita jawab sama-sama. Sekejap je, cuba nak tengok. Bilangan buku latihan yang dibeli, X. Jumlah harga Y. Okey, faham tak bila disebut Y dan X? Kan dah belajar dengan awal-awal daripada cikgu tadi, mesti Y over X, betul tak? So, siapa nak tak pengangka? 2.40, betul? Betul. Siapa nak jadi penyebut? 2 kan? Okey, cuba tekan kalkulator. 2.4 bagi 2 berapa? 1.2. 1.2. Okey, kalau yang kedua, 4.0 bagi 4? 6 bagi 6? 7.2 bagi 8? 8 bagi 10? Sama ke tak sama parameter dia? Tak. Kalau tak sama nak kata apa? Bukan pemalas. Cuba baca balik arahan soalan. Bagi setiap kes, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Jika ya, Tidak berubah. cara jawab dia tidak berubah secara langsung. Nanti kan dekat soalan 1A tu, dah lukis dia punya table dekat bawah ni, buat calculation dia tau. 2.4 bahagi 2, tunjukkan jawapan dia. 4.0 bagi 4, tunjukkan jawapan dia. Dekat bawah tu, buat kesimpulan dia, bukan perubahan langsung. So berhenti sampai situ je. Kita tengok soalan B. Panjang sisi segi 4 digunakan parameter X. Perimeter Y digunakan untuk perimeter. So, aku nak bahagi apa kelas? 12 bagi 3 ke 3 bagi 3? 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 berapa? 4. 24 bagi 6? 4. 36 bagi 6? 4. 48 bagi 12? 4. 60 bagi 15? 4. Bermakna anda nak cakap apa? Nak tulis tu. Masa nak exam tu nak tulis tu. Nak cakap macam mana? Y berubah Dengan X. Dengan X. Bagus. Jadi lepas tu dia suruh buat simbol, betul kan? Letak Y kat depan. Lepas tu simbol anak ikan ni. Letak kat belakang X. Jangan letak X kat depan. Salah. Mesti Y kat depan. Dia boleh siapkan tak latihan tu? Boleh. Nombor 1 tau. A, B, C, D. Itu sahaja soalannya. Tak bagi banyak kerja pun kan? Bila tu tengok dengan tu. Boleh ya? Okey, dia sambung lagi. Okey, part akhir untuk hari ni. 5.1.3. Kamu kena belajar menulis suatu perubahan langsung dalam bentuk bersama. Tadi kita dah belajar dengan cikgu. Mesti parameter dia apa? Y bahagi X sama dengan K. K ni apa? Okey, soalan dulu. Baca info dulu. Anda telah mempelajari. Betul? Anda telah mempelajari bahawa apabila Y berubah secara langsung dengan X nilai Y per X adalah pemadah. Katakan nilai Y per X ialah K. Boleh menulis Y per X sama dengan K atau Y sama dengan KX. So, faham tak kenapa Y sama dengan KX? Apa kita buat? Okey, ni kan bahagi kan, betul tak? Kita buat, kita movekan X naik atas, betul tak? Betul. Kita ingat masa SPM nanti, kita kena tulis simbol ni dapat markah. Tulis simbol ni, isikan nilai K sebenar juga dapat markah. Itu kalau soalan subjektif lah. Tapi Alhamdulillah rezeki kamu. Tajuk ni masuk dalam soalan objektif. Dia takkan tanya pun apa kamu buat. Tapi kamu kena faham konsep lah. Okey, maka kesimpulannya baca suatu ubahan langsung. Satu ubahan langsung boleh ubah X dan boleh ubah Y. Boleh ditulis dalam bentuk bersamaan dengan X dengan Q dengan pada. Okey.
So dah faham sekarang apa dia ubahan langsung? Faham. Okay, faham. Cara tulis dia macam ni Jangan silap tau. Ini cara tulis yang betul. Yang SPM terima, yang lecturer pun faham kalau kita sambung belajar kat U nanti. Okay, kita tengok contoh 3. Okay, all together read contoh 3. Diberi Y, baca soalan. Diberi Y. Berubah. Berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 24 apabila X sama dengan X. Tulis satu persamaan yang Tulis satu persamaan Y dengan X. Okey, penyelesaiannya Diberi Y berubah secara langsung tau. Walaupun nampak simbol tapi pronoun dia Y, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Y sama dengan 24 X sama dengan 3. Okey. So katakan Y sama dengan KX. Y ni ganti dengan apa? Nilai dia. Kan dah ada kan? Okey, lepas tu ada nilai kan? Okey, so ni ambil daripada X kan, betul? Betul. So, kalau nak dapat calculation dia, K ni buat apa dengan 3 ni? Darab bila pindah jadi bahagi. Okey, berapa dapat nilai K? 8. Akhirnya maka kena share dengan pemeriksa Y sama dengan 8X. wajib tulis ni. Ramai pelajar tertinggal ni. Dulu soalan ubahan ni pernah muncul dalam paper 2 tau. Tapi sekarang dah tak ada, dia dah masuk objektif kan. Jadi ramailah pelajar careless kat sini, tak letak 8. Terlupa nak tulis ni kan. Tapi tak apalah, nanti insyaAllah lama-lama buat latihan dah okey lah ya. Okey, ini bimbingan, nampak tak? Untuk menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Okay, ini syaratnya. Pertama, kena buat apa? Baca semua orang, tulis hubungan. Tulis hubungan antara Y dengan X dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX. Okay, suara siapakah itu? Sedap didengar. Tak apalah, bagi dah tahu. Cikgu tak nampak kamu. Suara siapa tengah tengah tu? Ali Ya? cikgu. Siapa? Ya. 5 Fikrah. Alah rindunya. Sabar je lah sekejap lagi. Tengok. Nombor 2, gantikan nilai X. Baca. Gantikan nilai X dan nilai Y yang diberi dalam Y sama dengan KX untuk mencari nilai K. Okay, jadi faham kan kita ganti, nampak tak tadi? Gantikan nilai X. X akan bagi, SPM akan bagi X dengan risau. Y pun SPM bagi. Cuma kena cari K. Tapi kena buat algebra sikit lah. Algebra dia tak susah. Daripada darab jadi bahagi. Cikgu rasa memang korang boleh skor lah kalau soalan adjektif ni. Amin. Kan? Okey, nombor 3, gantikan nilai. Gantikan nilai K yang diperoleh dalam persamaan Y sama dengan KX. Jadi kita ganti balik lah nilai K ni. Jangan tak ganti tau. Bila tak ganti tak dapat markah. Kalau ni soalan subjektif lah. Ya. Okey, so senang kan contoh tu? Okey, tengok praktiskan diri 3. Boleh tak anda buat soalan nombor 2 sahaja? Boleh tak? Okey. Anda kan praktiskan diri 3, cikgu bagi nombor 2. Praktiskan diri 2 tadi, cikgu bagi nombor 1. Simple je, nombor 2 je. Diberi P berubah secara langsung dengan Q, tulis satu persamaan untuk menunjukkan hubungan antara P dengan Q dalam set jadual berikut. Kalau kawan-kawan tak ada dalam grup ni, kamu tolong share lah dengan diorang nanti, tak cikgu lupa. Ya? Praktiskan diri 3, soalan nombor 2. Buat dalam buku latihan. Apa-apa pun lepas PKP nanti cikgu memang kena semak buku kamu. Kan? Itu tanggungjawab kan? So tu je ya. Okay, so sekarang dah pukul 10.51. Okay, last sekali. Mencari nilai satu ubah dalam satu ubahan langsung. Contoh 4. Okay, ini macam penyelesaian masalah ni. Okay, siapa nak baca harga sejenis kain? Cepat. Okay, soalan contoh 4. Siapa nak baca tak kisah siapa pun boleh. Siapa je? Ataupun sama-sama lah baca, jom. Kalau tak tahu ramai tak ramai kelas cikgu ni. Cepat, 1, 2 mula. Harga sejenis kain. Harga sejenis kain.
hal langsung dengan panjang kain Sembilan XM. Jika harga bagi Ke harga kain itu ialah 48. dapat dibeli dengan apa? Hitung panjang kain. Suara yang sedap tadi yang tinggal speaker mana? Ha? Ni bergantung pada internet kan. Lagipun aku ni. Ya lagi betul. Cikgu dengar macam tak jelas je suara kamu. Tak apalah. Okey. Sekali lagi, harga sejenis kain Harga sejenis kain Jenis kain berubah langsung dengan panjang kain XM. X Jika meter. harga bagi 4 meter 4 kain meter kain. ialah RM48, Okey. panjang kain yang dapat dibeli dengan RM78. Okey. So jadi boleh faham tak soalan tu? Katalah tak nampak lagi penyelesaian. Boleh faham tak macam mana nak present jawapan dia? Harga sejenis kain RMY. Ingat tak dia punya parameter awal kita belajar tadi? Apa di atas? Apa dia di pengangka? Dia atas X. Y. Ingatnya dalam SPM kadang-kadang dia sengaja twist-twistkan soalan. Tapi tengok mana ayat yang dia mulakan. Kalau dia kata cari hubungan antara Y dan X, kita kena macam tu. Dia apa tu? Diberi Y. Dia katakan diberi Y berubah secara langsung dengan X. Macam mana kita boleh tahu ni? Sebab dia kata RMY berubah secara langsung. Garis perkataan ni. Kalau ada buku teks yang real punya depan mata, garis ni. Berubah secara langsung. Ayat ni akan jadi benchmark ataupun penanda aras bahawa kamu kena buat simbol ni. Ya, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Apa nilai X? Ada tak? Jika harga kain, nampak tak harga bagi kain? Dia sengaja je terbalikkan, dia letak X dulu. So, kamu pun kena ambil lah X sama dengan 4. Lepas tu, RM48 ni apa? Harga Y. Nampak tak? Harga sejenis kain ialah Y. Hati-hati bila ambil parameter. Masa SPM, dia sengaja terbalikkan ayat ni. Nanti kamu akan ambil Y sebagai 4, kamu akan ambil X sebagai 48. Dia sengaja terbalikkan ayat ni. So maknanya kena teliti lah. Okay, soalannya, hitung pula panjang kain. Nampak tak? Oh, bila panjang kain ni nak cari apa ni? Panjang kain nak cari apa? Nak cari apa kelas? Nak cari apa? Nak cari nilai X, betul tak? Tapi kemudian sebelum tu kena cari apa dulu? Pemalar. Ingat tau. Soalan ni memang soalan dah full lah untuk SPM macam ni lah. Okey. Jadi hitung panjang kain yang dapat dia beli dengan harga RM78. Jadi dia beri Y, ubah langsung pada X. Jadi X sama dengan 4, masukkan Y 48. Tadi kan ada ni, ada info ni kan. Boleh tak faham tak ni? Kena salin tau contoh ni semua. Kalau tak salin tak ingat. Nanti kena salin tau. Satu hingga contoh 7, kena salin dalam buku latihan. Okay, dengan jawapan ni sekali Okay, so 48 ni adalah Y, dah ada info. K tak tahu lagi sebab memang kena cari. Masukkan 4. Okay, nak dapat K macam mana? Darab jadi 48 bagi 4. 4 tu kena bahagi. 4 turun bawah tau. Turun kat sini pun boleh. Tapi cantiknya profesional tulis macam ni. So dapatlah 12. Lepas tu tulislah Y sama dengan 12 X. Dah siap ke jawapannya kalau sampai situ? Belum. Belum ya. Jangan kali-kali lupa. Masa SPM nanti dia sengaja letak pilihan jawapan A, B, C, D kat situ. Ada yang terlupa kan. Okay, tapi dia kata sekarang ni hitung panjang kain. Buat tanda soal kat sini. Buat garisan, buat tanda soal dekat panjang kain ni. Okay, yang dapat dibeli dengan harga RM78. So jadi 78 ganti dekat Y. 12 ni pemalar K tadi, bekalkan. X ni yang nak cari. Okay, sekarang nak cari X, buat apa dengan 12? Bahagikan. Bahagikan. Jadi bila bahagi, kamu dapat nilai dia 6.5. Ada pelajar dia nak buat kaedah alternatif. Boleh, tak salah. Ni terpulang pada kamu ya. Tetap dapat markah sebab soalannya objektif. Faham tak cara ni? Apa tak faham kat tangan? Tak nampak lah. Itu je cikgu rasa. Tak nampak.
Itu je yang kita tahu ni buku teks ni. Nanti cuba kalau cikgu saya malas buat cara ni, cikgu lambat, cikgu slow. Dia buat cara ni. Masa dekat IPT nanti buat cara ni. Kan? Tak nak kena belajar maths juga. Maths dia adalah maths at maths. Semua kos pentadbiran awam ke apa ke, at least masa tahun pertama masuk IPT kena belajar matematik. Ya. Okey, so jadi jawapan penuh 6.5 meter kain dapat dibeli dengan harga RM78. Logik tak? Logik tak 6.5 meter kain? Kamu ni logik tak? Tadi kan info dia kata kalau 4 meter kain harga dia berapa? 40 lah. 48. RM48 kan? Tapi kalau 6.5 meter logik tak harga lagi mahal? Logik. Okey. Jadi kalau ni naik, ini pun naik. Kalau harga naik, meter kain pun naik. Jadi itu je yang kamu kena jelaskan pada orang lain bila tanya. Okey, praktis 4 last one. Okey, ada 1 sampai 4 soalan. Nombor berapa yang kamu nak buat? Saya bagi pilihan. 3. Okey, nombor 3 senang nampak kan? Buat nombor 3 Jadi praktis 4 nombor 3. Senang kan? Tadi praktis 2 nombor 1. Praktis 3 nombor 2. Praktis 4 nombor 3. Okay. Kita ingat tak? Boleh? Senang. Itu sahaja.